Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini Allah masih panjangkan umur kita, dan Alhamdulillah Allah panjangkan umur kita dalam keadaan Allah masih kurniakan kita nikmat iman. Allah bagi lagi kita nikmat Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan nikmat Islam itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampailah satu masa yang pastinya kita semua akan pergi jua meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan iman Islam itu kekal sampailah kita bertemu hari peninggalannya kita daripada muka bumi Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Tuan Imam serunya barisan pengurusan Surau Wakaf Siti Aisyah, muslimin, mukminin, tuan-tuan guru, alim ulama, ustaz-ustaz yang dirahmati oleh Allah. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kitab Munjatul Musalli pada muka surat yang ke-73. Betul tak? 73, iaitu kelebihan solat berjemaah, ataupun bahasa Melayu panggil semayang. Bahasa Arab solat, tapi boleh juga kata pinjaman daripada bahasa Arab, kita pun panggil juga solat. Semayang ni tak tahu bahasa mana, bahasa Melayu mana, ke ada pinjaman mana, Cina ke tak? Sembahyang. Baik, solat ada beberapa solat. Satu solat dipanggil solat fardu, satu lagi dipanggil solat sunat, ataupun dipanggil nawafil, ataupun rawatib pun ada. Adapun rawatib seperti mana solat qabliyah dan ba'diyah. Yang disebut nawafil tu solat-solat sunat yang lain pun dikira, seperti mana solat sunat taubat, duha, tahajud dan lain-lain. Adapun dalam solat fardu itu sudah tentu kita fahami bahawasanya dia ada dua cara kita melaksanakan dia. Satu dalam keadaan bersendirian, satu lagi dalam cara berjemaah. Akan tetapi di dalam agama Islam menitik beratkan tentang jamaah, bukan sekadar dalam solat, dalam hal-hal lain sekalipun. Bergerak dalam jemaah itu lebih baik. Contoh dalam urusan kerja, dalam menguruskan korban dan sebagainya. Jadi solat jemaah itu, mau tak mau kita memang mengakui solat jemaah itu lebih afdal berbanding orang yang sembahyang sendirian. Dan kalau kita tengok dalam kitab kita ini, diletakkan oleh pengarang kitab tentang kelebihan solat berjemaah. Kita tengok kelebihan dia. Antara usaha untuk memelihara dan mendirikan solat ialah sentiasa mengerjakan dengan cara jemaah. Cara jemaah ni at least sekurang-kurangnya 2 orang. Okey, sekurang-kurangnya 2 orang. Tak termasuk jin Islam lah. Saat dia mengaku, dak saya memang jemaah, saya jemaah dengan jin Islam, nampak je tak nampak. Payah aku tu kan, yang tu. Jadi kena nampak. Baik, solat berjemaah itu lebih afdal daripada solat seorang diri sebanyak 20 darjat, seperti yang dinyatakan dalam hadis salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah, rawahul Bukhari dan juga Muslim.
solat berjemaah itu lebih afdal daripada solat seorang diri dengan 27 darjat. Maksud kata, kalau hari itu Allah ingin mengurniakan bagi seseorang itu solat dengan 100 pahala, ni contoh je lah. Jadi kalau orang yang solat seorang dapat 100 pahala, akan tetapi pada hari itu orang yang solat berjemaah darab dengan 27, dapatlah 2,700. Banyak tu, tapi benda tak nampak tu. Selalu kita sebut benda ni, manusia ni kalau benda tak nampak, dia tak apa nak buat sangat, dia tak apa nak gerun sangat. Tapi kalau nampak lah, yang tu, kalau nampak macam hari ni, solat berjemaah 2,700. Saya tuan-tuan semayang Zuhur, saya lagi semayang sorang-sorang dapat 100 je. Ui, rasa menyesal terus semayang Zuhur sorang-sorang, tapi sebab tak nampak. Baik, sesiapa yang meringankan keuntungan ini, dia saja-saja tak mau usaha nak buat, walhal dia tak ada kesusahan pun. Waktu lapang, kereta ada, motor ada, tak ada siapa kacau, tapi dia tak mau solat jemaah juga saja, sengaja, maka orang itu dikira memudahkan urusan agama dan tidak menghiraukan lagi. Yang tu, Islam tu mudah, tapi jangan terlalu memudahkan, kan yang tu. Dan kata sesetengah ulama, solat berjemaah itu adalah fardu kifayah, diperangi orang yang meninggalkannya. Baik, solat berjemaah dari sisi 4 mazhab. Solat jemaah ni, kalau dalam mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali, adalah wajib. Wajib. Tuan-tuan, ada satu negeri tu kata nak ikut mazhab Hambali, pergi cek mereka tengok, sembahyang berjemaah komplit tak 5 waktu sehari? Tak wajib, tak apa, kalau tak buat 5 waktu sehari, dosa. Yang tu. Mazhab Hambali dan mazhab Hanafi, solat jemaah ni wajib. Sama ada solat asar ke zuhur ke, wajib kan yang tu. Jadi kena sembahyang berjemaah yang tu. Adapun satu pandangan, dalam pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, sunat, kan, sunat yang sangat dituntut, sunat muakkadah, dan ianya menjadi fardu kifayah tetap juga pada mazhab Syafi'i. Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, walaupun ada satu pandangan dalam mazhab Syafi'i kata wajib, tapi pandangan yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, solat jemaah ni fardu kifayah, iaitu dalam satu kelompok ataupun komuniti mesti dilakukan solat berjemaah yang tu. Contoh surah Wakaf, at least kena ada 2 orang yang mengerjakan solat berjemaah. Kalau tidak, habis satu taman tanggung dosa. So bincang lah sama-sama, siapa nak mai. Tak payah bincang dah, mai bakat-bakat mai lah kalau boleh, kan yang tu. Yang ni adalah fatwa yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i kita sebut terus lah. Jadi dalam pandangan mazhab Syafi'i, hukum dia fardu kifayah. Sebab tu kita bagi sedikit token untuk para imam dan Bilal muazzin atas kesungguhan mereka beristiqamah datang ke rumah Allah. Jangan duk tibai tu imam dah, tu imam ni kira duk ambil allowance je, tapi satu usaha yang sangat sebenarnya kita pun tak mampu nak buat sangat yang tu. Jadi clear dah solat ni. Baik, yang ketiga, memelihara mazhab yang mengatakan orang yang berjiran dengan masjid tidak harus solat melainkan di dalam masjid secara berjemaah juga. Dalam satu hadis sebut, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidaklah salat itu orang yang duduk di jaril masjid, yang duduk dekat dengan masjid, tidaklah solat mereka itu melainkan hanya dalam masjid saja. Maksud kata, hak rumah duduk sebelah masjid, tak patut-patut sembahyang dalam rumah.
Dia mau ke mana pun sembahyang dalam masjid juga. Kalau macam tuan-tuan, surau, sembahyang dalam surau juga. Yang tu. Lafaz hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, Duruqutni, At-Tabrani dan Ad-Dalami. Walaupun hadis ni hadis dhaif, akan tetapi kata Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, tiada isnad yang teguh baginya walaupun masyhur, maka hadis ini dhaif dari sisi ahli ilmu. Yang ni ia tidak boleh dijadikan sebagai hujah untuk hukum. Yang tu. Akan tetapi kalau nak guna pakai dalam atas jalan yang sahih, bukan kata tak boleh semayang, boleh semayang, tapi semayang tu tak sempurna. Tu okey. Sagi pergi kata, weh, hang ni pasal apa tak semayang kat masjid, semayang kat rumah, tak sah semayang hang. Kan orang kita kira nak bagi sah tak sah. Yang tu. Zaman lah ni dah lah zaman orang awam mengajar ulama untuk mengaji. Kan dulu orang ulama kata pergilah mengaji. Zaman dah ni netizen kata ulama pergilah mengaji lain. Yang tu. Dan ni kalau nak tanya pandangan tentang hukum hakam, orang lah ni lebih mengambil pendekatan tanya di Facebook. Sebab ada jutaan ulama dalam Malaysia. Tak gaduh dah ni. Kan paling-paling pun dia tanya Chat GPT. Tuan-tuan tahu dah Chat GPT? Tahu tak? Tak tahu. Chat GPT kalau tuan-tuan buka handset kan, tuan-tuan buka kat laman web ke, boleh install dalam tu. Chat GPT ni satu aplikasi yang tuan-tuan boleh tanya semua benda dalam ni. Kalau orang yang duk buat master PhD duk pakai, kan duk pening-pening Chat GPT. Tuan-tuan type contoh, siapa dia Bilal bin Rabah contohlah. Saya tulis, siapa Bilal bin Rabah. Tekan kat situ, dia keluar semua. Ni dia tengah keluar. Satu. Dia habaq siap muazzin apa nama, zaman bila, kena seksa teruk dengan siapa, dia habaq. So zaman ni orang, sebab ada menentang ni, orang duk kata tak perlu dah ulama, hanya perlu yang ni saja. So ulama kena pergi mengaji lain. Kalau ulama tak erti, dia kata pergi install Chat GPT atau Google. Zaman ni tuan-tuan, tak benar dengar macam lawak tapi betul lah. Benda ni betul. Contoh kes baru-baru ni, kes telekong kan. Yang kes telekong nampak dalam ulama apa ustaz tegur, benda tu benda yang basic sebenarnya. Kan contoh telekong, pakai telekong tapi dalam nampak clear apa semua, boleh tak? Tak boleh. Boleh untuk sembahyang sendiri boleh ya. Macam bagi kita laki pakai baju renang, tak pun pakai baju cycling sembahyang, boleh tak? Kan baju cycling nampak habis, laki semua senang memang, nampak habis telok-telok apa semua, boleh tak sembahyang? Boleh buat sembahyang, tapi dalam keadaan seorang-seorang. Sembahyang seorang-seorang tak apa. Kan yang tu, dia kena tahu hukum tu. Sekali kita bercakap tobat geng-geng cycling marah benar, ni hampir mengaji lain. Yang tu kan, dia ke tu. Sebab bila hukum tu tak kena dengan selera mereka. Jadi tuan-tuan, solat bagi orang yang bagi orang yang rumah sebelah surau ke masjid, semayang di rumah boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma sebahagian pandangan ulama kata tak apa comel lah, tak apa cantik lah. Kita ambil pandangan yang tu lah, yang tu. Dan atas andaian ianya sahih, maka maknanya ditanggung bahawasanya tiada solat yang sempurna, macam tadi saya sebut lah, bagi jiran masjid kecuali di masjid. Kerana hadis yang sahih menunjukkan atas sah solat sendirian, tapi berserta dosa sekiranya tiada keuzuran syar'i. Kerana solat di masjid bersama jemaah itu adalah wajib, kerana ada beberapa hadis yang lain dan bukannya yang dibicarakan ini. Umpama Nabi kata, man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin. Nabi kata apa? Siapa-siapa yang mendengar azan tapi dia buat bodoh, dia tak mai, maka tiada solat baginya kecuali keuzuran. Maksud kata solat tu tak diterima. Dengar azan tak ada solat lagi. Maksud kata apa? Dia buat pun tak guna. Dia buat heran kan, yang tu.
Jadi dalam hadis ni maksud dia bukan macam tu. Mandan ni maksud dia kata apa? Setiap kali dengar azan bermaksud kefarduan azan, menunaikan solat itu yang pertama. Tapi bila dia buat bodoh je tu, seolah-olah macam seolah dia uzur pula. Itu maksud dia. Jadi dalam ni, bab ni, hadis ni menguatkan, mengatakan apa? Solat sendiri-sendiri pun tak apa, tak ada masalah. Tapi bagi yang baiknya adalah bila duduk berdekatan dengan masjid, main masjid. Betul. Tapi rugilah kan, macam mana saya sebut tadi, rugilah kita jikalau ada kemampuan main lah. Sebab apa? 27 darjat itu di dunia memang nampak ringan, tapi kita akan nampak berat setelah mana mati nanti. Kita akan rasa penyesalan selepas mati nanti, kan tu. Baik, yang keempat, setengah ulama membandingkan solat berjemaah itu ibarat air yang banyak. Tiada yang menajiskannya dengan kehadiran najis padanya, melainkan bila berubah rasa, warna dan baunya. Demikian jugalah syaitan menjadi kuat atas diri orang yang sembahyangnya sendirian, dan tiada kekuatan atas orang yang solat berjemaah. Ini perbandingan bagi kekuatan macam saya sebut tadi. Bergerak secara berjemaah, kan, bergerak secara jemaah ni lebih kuat, lebih steady kan, yang tu. Yang kelima, orang yang solat bersendirian tidak disuratkan apa-apa melainkan yang hadir hatinya saja. Tetapi orang yang jemaah disuratkan ini dimaksud diwajibkan ke atasnya solat yang sempurna. Ada padanya itu bahagian-bahagian yang tidak ada hatinya. Jadi tuan-tuan, solat berjemaah ni bukan apa, dia apa yang imam buat satu hal ditanggung oleh imam, dan jemaah berlepas kepada imamnya. Nak tu mudah faham. Yang keenam, solat berjemaah itu umpama tali yang disuruh kita pegang padanya. Kalau terlepas tali tersebut, maka gugurlah jemaah. Dia nak abang istilah ni, bahasa nak abang apa? Tuan-tuan, solat ni yang pengukuh komuniti. Boleh faham bahasa lagu tu noh. Ni tuan-tuan jiran wakaf Siti Aisyah berapa rumah duduk dalam ni? 20, 120, 70 rumah. Kira tuan-tuan ada 7 orang mewakili 10 rumah lah. Satu orang mewakili 10 rumah, contoh. Jadi tuan-tuan ni penguat komuniti. Faham tak? Apa-apa urusan boleh bincang di surau, apa-apa urusan boleh sembang di sini. Ada masalah-masalah boleh bincang, bawa pi. Dah gitu. Jadi agama Allah ni dia memang ada gitu. Allah Ta'ala sebut wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu pada tali Allah, jangan pecah belah. Jadi masjid ataupun surau ni tempat kita mengeratkan hubungan silaturahim. Kalau tak mai tuan-tuan, sidak-sidak jiran pun kita tak kenal siapa dia. Kan lagu tu, tambah-tambah jiran hak jenis tak keluar rumah tu. Tapi at least kalau dia tak keluar rumah, dia main masjid, kita kenal dia juga. Lagu tu. Baik, orang yang lalai daripada solat berjemaah dikira sangat besar kelupaannya terhadap kepentingan agama dan sangat sedikit kesungguhannya mengenai kerja-kerja yang berkaitan dengan akhirat. Yalah, yang ni macam kita sebut tadi lah. Kan macam mana kita sebut tadi, sebenarnya benda ni benda yang sangat penting, tapi orang duk ambil ringan. Nak buat sungguh-sungguh ni orang rasa tak apalah. Sebab apa? Dia tak nampak kelebihan dia tu. Tapi kalau bab dunia ni, contoh kita tengok seseorang tu boleh hidup senang, kita pun tanya, weh apa rahsia? Kami buat kelas join. Aku nak join juga. Boleh pula jemaah. Awak tak study seorang-seorang. Sebab dia tahu kekuatan bila berkongsi dan sebagainya. Yang tu. Yang ni termasuklah tuan-tuan, kadang-kadang kita singgah RNR kan. Singgah RNR. Jangan jadikan habit Ni saya ajaklah tuan-tuan. Jangan jadikan habit bila singgah RNR ke, singgah tempat-tempat persinggahan mana-mana ke. Kalau ada orang nak solat jemaah, sembahyang sekali jemaah. Kalau lain lah tuan-tuan masuk-masuk RNR, sopak RNR di mana atas dia pun tiba-tiba ni.
Daripada Melaka tu satu NR tu tak ada orang langsung. Allah. Kalau tuan-tuan ikut daripada Melaka, NR ada tu nama Po besar tapi tak ada orang. Dia kot tak perasan nama pun, tak ingat nama apa. Kira tandas belah kiri ujung tu, surau belah ni. Tuan-tuan, saya pingin masuk nyeram kat Abdul Umar tu. Kan tu saya rasa saya solat jemaah tu. Tapi dengan jin kot. Memang tak ada orang. Yang tu tak apalah, solat sendirian. Kalau lah pergi contoh Arek Nar Tapah, sedia-sedia ada orang. Arek Surau dekat mana lagi, Bukit Gantang. Tu memang sentiasa ada orang. Kan? Tu tempat-tempat orang duk beli buah tu. Mana? Gurun. Gurun memang gurun dah satu tu je yang belah ni utara ni. Kan memang jadi pot tu gurun tu. Tuan-tuan pergi surau situ, memanglah tuan-tuan gerak seorang, tapi kalau ada orang follow sembahyang sekali. Melainkan tuan-tuan nak buat solat tamam, tapi imam tu nak buat solat qasar, tak boleh ikut lah. Contohnya tak, saya ni jamak qasar, tak apalah, bila gitu. Tapi kalau dia berkesudian nak ikut kita sekali, dia ikut kita tamam, dia sambung solat yang kedua tu dengan qasar pun tak ada masalah. Jadi orang ialah kadang-kadang nak ambil yang ringan lah. Yang tu kalau boleh carilah, cari. Kan kadang-kadang orang suka lari daripada jemaah sebab lambat. Mentaliti dia set lambat. Cari kalau ikut imam lambat lah dia ni. Kita pula tak tahu dia ni baca macam mana. Kena lagi dia baca tarik bismillah dekat 5-6 saat. Kan bismillah baru bismillah terus Nabi Fatihah. Tak tahu sembahyang 2 rakaat saja jadi 15 minit. Maki tu jemaah. Jangan buat pasal lah. Sembahyang subuh 11 minit pun orang komplain. Ni benda betul. Kan sembahyang subuh 11 minit, sembahyang subuh 13 minit. Saya dah catat lagi masa. Ada surat. Ada kat saya surat tu. Kira apa nama, jemaah duk setting time tengok imam takbir, dan dia bukan nak takbir sama imam tak. Dia tunggu imam takbir tu. Allahu Akbar. Okey, 6.27. Okey. Allahu Akbar. Sekali tu imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tengok jam 6.40. Hari ni 26 hari bulan 10, Ustaz Fairul jadi imam 13 minit subuh. Agak lama. Tengok catatan. Set main bulan depan pula. Main bulan depan saya kita tengok. Angkat takbir pukul apa? Habis. Hari ni kurang sikit, 11 minit, 12 minit. Main bulan depan sekali lagi. Start. Hari ni 17 minit. Sekali dia yang bagi tahu dekat Faizul, bagi tahu kat Ustaz Fairul, doa kunut pendek-pendek sudahlah. Ayat baca pendek-pendek sudahlah. Kami ni banyak kerja nak buat. Contoh. Tuan-tuan, benda ni realiti ya. Kan saya rasa Faizul pun tahu kes ni. Tahu tak? Asalnya kan. Ada surat kat saya. Kan. Kalau tengok ayat dia bubuh tu tuan-tuan, Allah. Kalau saya di imam pun saya sentak. Tu. Ustaz, mana dia? Habaq. Cukuplah surah kalau baca tu, jangan baca surah terlalu panjang. Dan kalau doa kunut tu, doa kunut yang selaras sudah. Jangan duk pergi tambah-tambah lagi. Dalam surat tu selaras tu, dikira selaras tu macam misal kita baca tak ada tambah-tambah apa dah. Kan wastaghfirullah sallallahu alaihi sampai dekat tu. Jangan duk tambah Allahumma inna naj'aluka apa, tak mau. Ni saya tambah lagi tuan-tuan, jangan duk marah pula. Yang tu baik. Yang tu. Jadi mentaliti kita lagu tu. Mentaliti beranggapan bahawasanya kalau solat ramai ni dia jadi lambat. Kita bab-bab sembahyang ni kita nak cepat. Yang tu. Baik.
Orang yang menuntut dunia sanggup menanggung kepenatan dan kepayahan. Ni perumpamaan. Mengerjakan yang berat sampai berjaga malam dan berpanas sepanjang hari. Apabila mendapat sedikit ganjaran yang dicari sesuku dan sebesar ibu jari, dia dapat melupakan segala kesulitan yang ditanggungnya, dan segala kesusahan itu dipandang remeh sambil mengira pencapaian habuan dunia yang fana, sehingga tidak menyedari Tuhannya yang amat besar. Yang ni kelebihan macam mana dunia ni, kalau ada opportunity yang sikit-sikit pun kita pulun. Kan dia pun kata ni kalau hang buat yang ni side side kerja apa, side job apa mungkin, kan kerja apa side income ni, hang pulun sikit kan dapat banyak ni banyak. Tu sebab tu ada orang kerja sekali habis kerja dia pun sambung buat Grab kan. Lepas tu sebab apa, nak dapatkan keuntungannya. Bukan salah pun, tak salah kan. Jadi benda yang sama juga, hal dunia hang boleh pulun, apa salahnya hang pulun juga al-akhirat. Lagilah berbaloi-baloi. Solat sendirian ya sah, tapi apa salahnya hang cari solat jemaah, hang tetap juga solat, tapi hang dapat extra lagi ganjaran. Lagu tu maksud dia, no? Baik, sesiapa yang tidak mengambil kerja-kerja berjemaah ini, pada Allah dia digolongkan sebagai golongan orang munafik, kecuali nyata ada keuzuran yang mengharuskannya meninggalkan jemaah kerana kepentingan agama dan keduniaan. Contoh yang ni dikira sebagai sengaja tak mau sembahyang jemaah. Ada sebahagian mengatakan boleh dikategorikan sebagai golongan munafik. Sebab apa golongan munafik? Orang munafik tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas. Orang munafik ini apabila mengerjakan solat, dia akan mengerjakan dalam keadaan malas. Kusala, dia malas. Macam tadi kita sebut kan, Allah malasnya sembahyang imam ni lambat, biar aku sembahyang seorang-seorang. Kusala yura'una nas, dia akan tengok orang sembahyang begitu. Baik, bagi pandangan yang mengatakan wajib berjemaah, pandangan mana yang kita sebut tadi? Mazhab Hambali dan juga mazhab Hanafi, wajib. Memadainya dengan mengajak satu orang, ataupun pandangan kita lah fardu kifayah tu dikira wajib lah. Fardu kifayah tu nama pun fardu. Bila sebut fardu secara automatik wajib. Jadi bila dikatakan wajib ni, so nak buat macam mana? Nak buat dengan memadai, dengan mengajak satu orang semayang bersama di rumahnya supaya terlepas daripada dosa. Yang tu at least dia buat juga. Dia tak ada buat kat rumah, buat jemaah dengan isteri ke, dan buat jemaah, dapat pahala jemaah, supaya kita nak ambil fadilat berjemaah tersebut. Demikian juga bagi pendapat yang mengatakan makruh semayang seorang diri. Ada pandangan yang mengatakan makruh, tak digalakkan dan makruh. Jadi dia perlu mengajak seorang itu semayang di rumahnya untuk mendapat pahala berjemaah. Jadi tuan-tuan, jemaah ini hanya dikira dengan dorang aja. Contoh bagi tadi, mai untuk imam dengan bagah mai, dorang memadai untuk mendapat fardu kifayah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Saya berhenti dekat ni tuan-tuan. Dia kira makanan tak sampai lagi. Sekira boleh lah. Saya selalunya bunyi jam tu kira nak berhenti lah. Tet lah. Baik, kita sambung sampai umur 11 ni. Sampai umur 11. Ada berapa semua? 17. Okey. Baik, yang ke-9, berjemaah itu terhasil apabila ada seorang imam dan makmum. Tak kira lah siapa dia makmum dia pun. Macam saya sebut tadi lah, ajak anak ke, ajak bini ke, walaupun dengan anak, isteri, gundik. Gundik lah, istana kan, ataupun membantu rumah dia, dengan orang gaji dia, boleh, tak ada masalah kan. Jangan orang gaji yang perempuan kita seorang, yang tu jadi macam tak boleh. Contoh saya main semayang sini, tengok ada seorang perempuan yang saya tak kenal semayang. Dalam bab macam tu, tak payah semayang tu apa. Bukan tak payah semayang, tak payah semayang jemaah sekali tu apa.
Biar dia pergi sembahyang habis dulu, sekali dia keluar baru kita masuk. Yang tu untuk mengelakkan diri daripada difitnah. Clear tak? Walaupun buat kena betul je, buat solat jemaah, contoh nak sembahyang jemaah dengan saya, boleh je, tapi nak elakkan diri daripada fitnah. Yang tu tambah-tambah fitnah perempuan ni dia kuat. Lebih banyak ahli jemaah, lebih banyak afdalnya dan lebih banyak pahalanya, kerana pahala diberi mengikut bilangan orang yang bersama-sama solat dengannya. Allah Akbar. Baik yang tu, kalau lebih banyak lebih baik lah. Lebih banyak lebih baik. Sebab tu apa dah ni, mana-mana tempat pun mereka duk sarankan jom pergi masjid, jom pergi masjid kan. Kalau saya mengajak Masjid Timah, kira Haji Ibrahim tu dia akan abang saya, Ustaz, sebelum lagi nak habis kuliah ke tazkirah ke, macam saya, mereka setiap bulan genap minggu ketiga saya akan khutbah di Masjid Timah. Setiap minggu ketiga bulan genap, bulan 2, 4, 6, 8, 10. Macam hari ni, hari tu bulan minggu lepas Jadi di penghujung tazkirah tu dia berkata, Ustaz tolong selit, jom pergi masjid, mailah masjid, mailah masjid. Sebab apa tuan-tuan? Kalau solat jemaah lagi ramai jemaah dia, lagi banyak pahala yang kita dapat. Kemudiannya baru nampak apa nama syiar Islam itu berkembang dengan baik. Baik. Yang ke-10, pahala solat bertambah apabila ianya suci dan tidak cacat. Istimewanya apabila imam itu orang yang saleh, ahli kebajikan dan memperelokkan suatu keadaan. Bila sembahyang jemaah ni kita tahu, contoh edis kalau jadi kita jadi makmum, imam tu imam yang qualified lah, berkelayakan dari segi keilmuan dia dan sebagainya, jadi solat lebih sempurna. Yang tu elok keadaan dia. Dan yang terakhir, bunyi yang terakhir, sebab makanan dah sampai. Sebab makanan dah sampai. Yang ke-11, beberapa hadis ada menyebut bahawa setiap langkah seseorang hamba berjalan untuk berjemaah mendapat pahala yang amat besar. Ni langkah ni, langkah orang pergi masjid, langkah dia tu, iaitu disuratkan, ditetapkan kepadanya 10 kebajikan dan dihapuskannya bagi 10 kejahatan. Maksud kata setiap langkah dia tu dia dapat diangkat satu darjat dan demi satu darjat. Dalam hadis yang sabit, hadis ni hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim, yang bermaksud solat seorang lelaki, tuan-tuan boleh tengok nota kaki bawah, solat seorang lelaki dalam berjemaah digandakan dari solatnya di rumah dan di pasarnya 25 kali ganda. Yang demikian pula apabila dia berwuduk dan dia memperelokkan wuduknya, kemudian dia jalan keluar pergi masjid, ambil wuduk selesai kat rumah ni, kemudian dia keluar pergi masjid, dia tiada keluar melainkan kerana nak pergi solat aja. Tiadalah melangkah itu sesuatu langkah melainkan diangkat baginya satu darjat dan digugurkannya satu kesalahan. Naik satu darjat, satu langkah satu darjat. Dan waktu satu langkah tu dosa diampunkan satu. Langkah satu pahala dapat, satu darjat diangkat, dihapuskan satu dosa. Dan hebatnya lagi, waktu melangkah kaki pergi ke masjid untuk niat untuk solat berjemaah itu, para malaikat sentiasa selawat ke atasnya selagi mana dia duduk di tempat solat. Dia solat di situ, malaikat duduk sentiasa. Sebab tu tuan-tuan, solat jemaah ni best. Kita tak payah ubah kaki, dan ketika mana kita solat tak ubah kedudukan tu. Kan kita lepas bagi salam, ni jangan kali terus tunggu sat. Kan sampai waktu kita dah baca, kalau contoh subuh ataupun maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lepas tu kita dah masuk Allahumma anta salam, baru kita pusing ataupun boleh ubah kaki. Sebab ketika mana kita tak ubah kaki, selagi itulah malaikat duk doa dan selawat kat atas kita. Pusing ni bagi imam mustahab. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan sunat imam menampakkan pipi dia kepada jemaah. Tu kalih tu. Saya duduk tanya pula pasal apa imam duk pusing-pusing. Dalam mazhab Syafi'i hukum dia mustahab, sunat. Kalau tu imam tak mau kalih pun terus dia nak doa pun boleh.
Dia menampakkan pipi kepada jemaah, itu hukum dia sunat, yang tu baik. Dan ketika mana malaikat selawat dengan doa Allahumma rahamhu, ya Allah rahmatilah dia, kan, rahmatilah dia. Dia ni kira doa oleh para malaikat kepada orang yang solat berjemaah. Wallahu ta'ala alam. Baru kita mohon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين